Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar kepada anda semua? Kita masih lagi, kita baru je masuk ke fasa tahun baru 2021. Baru beberapa hari je kita mulakan hari kita ni dan saya harap anda berada dalam fasa yang bukan dalam fasa yang menunggu takdir, bukan dalam fasa menunggu bisnes anda lenyap. Okay, kita pun tahu cabaran kita, cabaran COVID-19 bukan sesuatu yang senang. Bukan satu yang mudah sebenarnya. Saya faham ramai yang mungkin terkesan. Even sebelum COVID lagi pun dah ramai. Dah terlalu ramai business owner ataupun founder-founder yang memang sedang alami masalah yang pelanggan tak ramai, tak tahu macam mana nak naikkan sales. Ada ke ada yang rasa macam menyesal aku berniaga ni Ingatkan senang berniaga tu Ingatkan berniaga ni macam sesuatu benda yang ambil barang, beli barang, ambil stok, promote kat orang, yeay dapat jual. Masalahnya tak. Itu bukan yeay, itu namanya yo-yo je dapat. Tapi sebenarnya tak dapat apa-apa. Okey, dan saya tahu terlalu ramai orang yang mengalami masalah yang tak boleh nak bayar hutang. Okey, hutang bisnes dia meningkat. Dia lah ada overhead, nak bayar kedai, nak bayar team dia, staff dia. Dan benda yang terakhir dia nak bayar adalah diri dia sendiri yang akhirnya dia tak dapat pun nak bayar. Jadi boleh ke boleh kalau pagi ini anda dengar sedikit perkongsian daripada saya yang saya nak share. Apakah 3 mindset yang betul yang kita nak kena set dalam kepala otak kita ni supaya bisnes kita ni tak adalah meninggal awal. Kalau tidak, kita lah yang terpaksa talkinkan bisnes kita. Boleh ke boleh ni? Okey, so saya nak anda betul-betul. Dan tolong jangan komen benda yang bukan-bukan. Kalau anda komen yang bukan-bukan, kita terpaksa delete. Okey, team tolong tengokkan betul-betul. Kadang-kadang dia nak promote bisnes lah, nak buat apa-apa benda lah so tak mau macam tu. Jadi pagi ni saya nak mulakan dulu dengan mindset. Saya faham macam ni. Mindset kita, minda kita ni dia kena insert dengan benda yang betul. Saya percaya kepada prinsip apa yang kita nampak itu yang kita percaya. Ataupun Mak Saleh dia panggil macam ni. Istilah dia macam ni Mak Saleh kata istilah tu macam ni. Seeing is believing. Tu Mak Saleh punya. Ni jap saya tulis ayat dia. Dia tulis macam ni. Seeing is believing. Okay. Apa benda yang kita nampak, itulah benda yang kita akan percaya. Seeing is believing. Kalau kita melihat ataupun kita nampak terlalu banyak kegagalan, kita sendiri pun akan lama-lama akan terpengaruh untuk gagal. Dan kalau kita tengok kan, contoh bila kita duduk dalam satu kumpulan atau sekalian, kau berniaga macam mana? Melingkup kau? Dah bankrupt kau? Memang tak boleh. Barang ni tak boleh jalan. Bisnes ni dah tak boleh pergi. So lama kelamaan, kepala otak kita akan ikut benda tu. Akan ikut apa yang dia nampak. Alah, macam orang percaya pokok ni kau tahu tak ada hantu. Kat sini ni ada pontianak. Kat sini ni ada jembalang. Lama-lama kepala otak dia pun mula percaya. Dan kebetulan pula makhluk tu memang nak tunjukkan dan yang dia tu wujud. Memang rezeki kau lah malam tu kau balik malam-malam naik basikal. Okey, ataupun naik motor seorang-seorang. Memang rezeki lah tu. So sama juga dengan kejayaan, saya percaya. Okey. Saya percaya kepada kalau kita boleh betulkan mindset kita, betulkan apa yang kita sepatutnya tengok, betulkan apa sepatutnya yang kita nampak, you all akan dapat hasil yang wow, yang marvelous, yang superb. So, berapa ramai kat sini yang ready untuk sarapan minda momentum pagi ni? Okey, berapa ramai kat sini yang dah bersedia? Saya nak anda tolong stay. Tolonglah, sekejap je, 30 minit lepas tu dah habis. Macam kita ada telefon, kita perlukan masa untuk charge dia sekejap. Charge sekejap. Charge, selepas tu kita dapat energi yang boleh menyebabkan handphone kita ataupun smartphone kita ni boleh digunakan untuk bekerja
selama sehari suntuk. Okay? So sama juga dengan pagi-pagi macam ni, kita nak berikan anda sarapan minda. Dan 3 benda yang saya nak bagi pagi ni sangat penting. Dan akhir sekali saya ada bonus untuk anda. Okay, macam biasa memang kita ada bonus yang mana saya nak sponsor anda untuk hadir nanti ke kelas yang saya nak buat 2 hari percuma. Okay, nilai tajaan tu adalah RM10,000. Saya tak main-main. RM10,000 yang kita nak berikan dalam bentuk kelas. Kita bukan nak bagi anda duit, kita bagi anda tajaan masuk kelas. And then anda akan explore banyak benda. Dan saya nak tunjukkan pagi ni macam tadi saya kata, seeing is believing. Tolong tengok sekejap. Saya ada video yang dalam 3 minit ke 4 minit ni. Sekejap je anda tengok macam mana seorang owner restoran ni yang struggle bisnes dia, jualan tak banyak, terlalu banyak sangat kesilapan yang dia buat, okay, menyebabkan kenapa sale drop, terus drop, tak meningkat lagi. Dan saya nak anda please tolong share untuk sesi live pagi ni. Lepas tu habis saya tunjukkan video ni, saya akan terus berikan anda, okay, 3 mindset yang betul supaya anda boleh terus meroket tahun ini. Anda boleh membesarkan bisnes anda. Boleh ke boleh ni? Okay, so please tolong stay dan dengar sampai habis. Dan saya ada benda yang sangat penting lepas ni untuk anda. Okay, so kita tengok kejap video ni. Kalau cerita gaji tu memang kita takkan dapat. Selama beberapa tahun tu kita buat bisnes tak dapat gaji sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Yusof dan saya bisnes F&B iaitu Sambalana Bistro. So kita dah start bisnes ni daripada tahun 2016 sehingga sekarang ni 2020. So saya sebenarnya daripada kecil dulu memang minat untuk bisnes dan ayah saya juga memang dah ajar kita untuk bisnes secara kecil-kecilan macam air soya, ayam percik semua. So kat situ kita dah tarik satu minat untuk kita buat bisnes sendiri dan kita bantu orang lain untuk dapat manfaat. Sebenarnya kalau dari segi kita punya struggle memang ada. Akhir tahun 2017 saya dan isteri pernah duduk bincang sendiri dalam kedai. Masa tu memang kita tengah cuti. Dan kat situ kita bincang, perlukah kita nak teruskan bisnes ni sedangkan masa tu sale kita sangat-sangat sedikit, iaitu satu hari kita hanya dapat RM25 sahaja. Kalau kita tengok kedai makan boleh je lepas lebih daripada tu, tapi masa tu dengan disebabkan ada kita tak jaga tim ataupun disebabkan ada benda-benda yang viral, so kat situ kalau cerita gaji tu memang kita takkan dapat. Selama beberapa tahun tu kita buat bisnes tak dapat gaji sendiri. Kita hanya cukup bayar gaji untuk pekerja sahaja. Kalau apa yang kita rasa memang kita dah down habis, memang kita nak tutup dah bisnes tu, mungkin rasa diri ni macam kau tak layak nak buat bisnes, kau tak ada darah bisnes. Tak tahu macam mana kita dapat satu hidayah daripada Allah, cuba kita buat rebranding balik untuk kita punya bisnes. Maksudnya kita ubah segalanya, tapi owner still sama lagi. Dulu asalnya nama Carbonara Bistro, so kita rebranding balik, kita namakan nama Sambalana Bistro. Masa kita nak rebranding tu memang kewangan kita dah habis. Sebelum ni kita ada buat pinjaman RM100,000 dan RM100,000 tu habis lesap macam tu saja. So sebenarnya kalau untuk big boy saya ada 2, iaitu family saya, mak ayah saya dan juga saya punya isteri. So kat situ memang kita buat benda tu sebab kita nak ubah kehidupan kita. Memang kita sebelum ni kerja biasa, memang kita akan dapat gaji biasa. Tapi apa yang kita nak tu tak semua kita dapat. Kita beli barang sendiri untuk kita cukup saja. Tapi untuk orang lain kita nak bagi kebahagiaan pada family kita, pada isteri kita, memang kita takkan dapat lah. Sebenarnya bila selama 3 tahun kita dah rasa macam mana peritnya bisnes kita tanpa ilmu, dan kat situlah baru terdetiknya kita struggle untuk cari duit, kita masuk kelas. Sebab saya start daripada kelas RPM dekat Persada, dan kat situ baru kita upgrade daripada RPM, kita naik ke ARB, dan last kali sekarang saya dalam Platinum. Kalau dari segi kelas ARB tu,
Sebenarnya saya tak jangka pun kelas tu terlalu banyak manfaat yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat. So kat situ cuma pada diri kita nak buat atau tak. Setiap yang kita dapat ilmu tu, kita perlukan tindakan. Saya dapat daripada situ sampai sekarang ni pun tak semua yang saya buat, tapi saya fokus mana yang saya betul-betul nak fokus. So kalau kita tengok dari segi perubahan tu, alhamdulillah memang kita ada perubahan. Sale saya pada tahun 2019 daripada start Januari hingga Disember, kita capai dalam 200,000 dalam masa setahun. Tapi start saya dari belajar ERB, Platinum. So kat situ alhamdulillah kita dapat capai sale kita daripada 200,000 tu, dan sekarang adalah sampai bulan Disember, belum awal Disember ni kita dah capai 615,000. Sebenarnya saya tak jangka pun ilmu yang kita dapat tu banyak, tapi yang sekarang kita buat, kita fokus, mungkin kita fokus dalam 2-3, tapi alhamdulillah dengan 2-3 benda yang saya fokus tu lah yang saya dapat pecah sale sebanyak 100,000. Especially pada Tuan Najib dan tim Momentum, saya sangat-sangat berterima kasih sebab Tuan Najib ni tak kisah pun pasal diri dia, tapi dia kisah pasal student-student dia. Kadang tu sampai Tuan Najib buat kelas last minute pun, kita masih lagi kita nak masuk supaya kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Saya nampak untuk tim Momentum ni, dia terlalu banyak boleh bantu orang luar supaya buat bisnes kan online dekat luar sana. Dan sekarang ni zaman 2020, banyak perubahan daripada sebelum ni. Even sebelum ni pun kita buat bisnes secara offline, dan sekarang kita buat bisnes secara online. Okay, so macam itu adalah salah seorang anak murid saya yang berada dalam Circle Platinum. Tapi dia mulakan dengan kita punya kelas roket pemasaran Momentum. Apa yang saya nak cakap kat sini adalah kebanyakan mereka ni grow. Kalau anda lihat tadi kan, jualan dia naik kepada 200,000. Okay, bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang senang. Saya tahu berapa ramai, saya tahu ramai di kalangan you all di luar sana yang terkial-kial, tercari-cari cara macam mana nak buat, macam mana cara nak naikkan sale. Kita rasa bukan sometimes lah, most of the time kita rasa macam saya ni dah buat semua benda, apa lagi yang saya tak buat? Kan? So itulah soalan yang tepat. Dan siapakah orang yang anda rasa boleh menjawab soalan apa lagi yang you tak buat? Ni sini Abang Jeep tolong. Apa lagi benda yang kita tak buat? Dan kadang-kadang kita ni, sebenarnya apa saya nak cakap, kalau anda tengok live semalam pun, saya bersama dengan Puan Yaya pun, yang sale meningkat daripada 1 juta naik kepada 4 juta, adalah kerana banyak benda yang sebenarnya sebelum ni dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Okay? Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Contoh, dia tak tahu macam mana nak fokus. Macam semalam kan, bila kita live, dia tak tahu kita ni selama ni bila bisnes nak fokus pada B2B ke, business to business, nak cari agent ke, ataupun business to customer. Kan? So terlalu ramai saya tahu di luar sana, termasuk mungkin anda yang pun sama juga. Anda mengalami satu situasi yang anda sendiri pun tak tahu. Apa lagi aku tak tahu Apa lagi masalahnya? Apa lagi isunya? So dengar saya nak cakap. Saya nak beritahu anda apakah mentaliti yang anda kena set dalam mind anda. Okay, supaya anda boleh nampak bahawa bisnes anda sebenarnya boleh grow. Okay, so apakah mentaliti, apakah mindset yang betul yang anda kena bina? Boleh ke boleh ni? Okay, so saya nak bagi tahu macam ni je. Apa mentaliti ataupun yang anda kena bina? Yang first, boleh saya masuk ni? Boleh anda stay tune sampai habis, jangan ke mana-mana? Boleh ke boleh ni? Okay, dia macam ni. Apakah mindset atau mentaliti macam ni? Bila kita buat bisnes, okay, bila anda buat bisnes ataupun perniagaan, okay, kita ada pasaran yang besar. Okay, senang cerita macam ni. So, bila kita ada bisnes, kita ada satu market. Kita ada kat sini adalah kita panggil dia pasaran. Okay.
Mentaliti pertama saya nak bagi tahu anda, nombor satu, pasaran besar. Okay, pasaran kita ataupun peluang dalam pasaran, saya nak cakap sini peluang dalam pasaran tu besar. Cuma masalahnya kadang-kadang kita tak nampak pasaran tu besar. How big? Okay, so macam mana saya tak kata besar? Okay, besar mana ataupun besar mana market tu sebenarnya? So kalau kita tengok, orang yang gunakan Facebook, FB user di Malaysia ada lebih kurang 24 juta lebih kurang. Okay, ni angka yang terkini, terbaru. So kita ada 24 juta orang yang menggunakan Facebook. Cuma masalahnya, isunya adalah kita tak tahu macam mana nak reach pada diorang. Dan masalah kita juga, the real situation kita adalah, kita tak tahu daripada market yang besar ni, siapakah pasaran kita? Siapa market kita sebenarnya? Faham tak apa saya cakap ni? Okay? Dan bukanlah, saya nak cakap macam ni, peluang pasaran terlampau besar, customer berada di luar sana terlalu ramai. Cuma masalahnya adalah dia tak nampak bisnes kita. Dia tak nampak bisnes you all ni wujud. Kalau kita boleh tunjukkan kewujudan dia, senang. Yang kat situlah yang saya banyak ataupun yang kita selalu tunjukkan pada anak murid saya macam tadi kan, pada owner Sambalana Bistro tu tadi. Kita tunjukkan dia, this is your market. Dia punya kedai adalah kat Johor. So market dia adalah Johor. Orang yang umur berapa, yang mungkin bekerja. So bukan semua market pun adalah kita punya. Bukan semua dalam pasaran ke, bukan semua pelanggan kita nak cakap, oh, siapa pelanggan you? Semua orang, tak boleh. Kita bukan ada bajet yang terlampau besar sangat. Faham tak faham ni? So saya tunjuk contoh, saya tunjukkan contoh macam ni Contoh macam ni. Ni adalah apa yang saya buat. Kalau anda tengok kat sini. Okey. So kalau anda tengok kat sini, market terlampau besar. Bila saya ambil kat sini, kita letakkan umur 25 hingga 50. Okey, nampak? So market kat sini, saya tak nak ambil semua. Saya ambil letak 25 ataupun saya ambilkan 25 ambil sampai 44 je lah. Ni adalah sasaran pengguna yang paling logik, paling realistik. So daripada pasaran ni je, umur 25 hingga 44 tahun, dia ada 13 juta. So ini yang saya ambil daripada Facebook. Ini bila anda nanti buat setting di Facebook, ni pun nak kena tahu juga. Ramai juga orang sebenarnya dia tak tahu setting dia. Yes, kalau ataupun contoh, katalah you all adalah menyasarkan kepada wanita. Okey, katalah sasaran kita ni adalah wanita. So kita boleh masukkan kat sini gender adalah woman. Katalah you all memang nak cari wanita yang nak berniaga barangan wanita lah. Okey. So kat sini ada 5.7 juta. Kan? Itu sasaran kita. Kalau contoh anda katalah lebih tepat lagi, contoh katalah anda nak target pada hanya Kuala Lumpur. Okay, mungkin dekat, senang, you all nak servis dia. So kalau kita pergi pada Kuala Lumpur sahaja, so kita tengok kat sini. Bila kita pergi pada sasaran Kuala Lumpur, wanita ada 850,000. Nampak tak ni? So terlalu ramai orang ataupun usahawan di luar sana yang tak tahu tentang setting ni. Dia tak tahu macam mana untuk kita nak tengok. Dan bukan kena bayar lagi pun. Saya tak run apa-apa any campaign pun. So bila saya just tengok benda tadi tu, saya tak ada kena bayar apa-apa. Tapi saya dah boleh tahu, saya boleh kenal pasti peluang pasaran tu besar. Tetapi cuma apa yang saya kena set kat dalam mindset saya kat sini, saya kena tahu macam mana nak pergi kepada sasaran yang betul. Okey, pasaran terlampau besar. Tetapi saya kena tahu macam mana nak kenal pasti siapa sasaran yang betul. Jangan tamak. Berniaga jangan tamak. Jangan kau ingat semua kau nak sapu dah kak bang. Tu tadi saya bagi tahu contoh wanita berada di Kuala Lumpur, umur 25 hingga 44 tahun. Ada 850,000. Kan besar tu. Soalan saya adalah berapa orang customer yang you perlukan dalam masa setahun? Bukannya ramai sangat. Bukannya terlalu ramai. So bukannya terlalu ramai sangat pelanggan yang you nak. Faham atau faham ni? Kat sini saya kata, why, kenapa kita mesti
kena ada mentaliti yang betul. Sebab sebelum kita nak buat apa-apa marketing ke, strategi ke, sini kena betul dulu. Okay, nombor 2 dah. Kita tak ada banyak masa. Okay, saya tak ada banyak masa. Nombor 2 adalah kita faham tentang, saya boleh cakap poin saya yang kedua adalah macam ni. Nombor 2 adalah business mesti akan ada kompetitor. Okay, mesti ada competitors, bukan satu, ramai. Okay, business kita mesti akan ada kompetitor, pesaing. Tapi ramai orang yang macam menyalahkan pesaing. Alah, pesaing lah, turunkan harga, pesaing lah macam ni. Hidup kita, tuan-tuan, dihantui pesaing. Boleh faham ni? Okay. Ada juga lah habau rupanya kat sini kan. Dia yang masuk dulu, korang belum tentu lagi kan. 350 kali 150 orang. Apa benda tu? Ada juga kadang-kadang yang masuk. Kalau anda nak masuk ke dalam ni, tak nak betulkan mindset, anda masuk dengan hati yang kotor, better keluar. Kan, terlalu ramai orang jadi toksin dan parasit di luar sana. Orang lain nak berjaya, orang lain sibuk nak bantu orang. Tuan-tuan, kami bantu tahun lepas 200,000 orang masuk kelas kami ni secara online, free. Tak ada bayar. Okay, tak ada bayar apa-apa. Itu pun sibuk orang kira berapakah kekayaan saya atau berapa saya dapat. Saya tunjukkan terlalu ramai anak murid saya yang macam tadi, dah tengok founder Sambalana Bistro. Kan, dia boleh capai lebih 200,000 setahun. Yang dia tak pernah capai. Yang ramai orang di luar sana cuba nak jatuhkan orang macam ni. Lagilah kalau kita berniaga makan. Terlalu ramai di kalangan kita yang tak boleh terima persaingan. Menyebabkan kadang-kadang bila berniaga F&B makanan tiba-tiba basi, keluar ulat, dia jadi busuk. Kerana bukan sekadar dengki hati, tetapi menggunakan sihir, menggunakan jin segala bagai, iblis. Faham tu? Dan ramai kata saya ni jual air liur. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, air liur saya ni pagi-pagi macam ni saya berikan secara percuma. Ianya bermanfaat untuk anda fikir bagaimana nak buat benda ni. Dan saya tunjukkan jalannya. Saya tunjukkan step by step. Saya berdiri kadang-kadang dalam kelas 3 hari 2 malam. Dan mereka yang masuk ni yang cuba nak merosakkan, yang cuba nak menjatuhkan orang lain, yang tak membantu pun. Soalan yang kadang-kadang saya tanya dia orang, you all dah bantu berapa orang jadi kaya berjaya? You all dah bantu berapa orang yang menaikkan bisnes orang tu, menaikkan jualan dia? Saya rasa soalan tu salah. Saya patut tanya dia berapa ramai orang yang you dah jatuhkan semangat dia. Berapa ramai orang yang you dah sabotaj hidup dia, menyebabkan dia susah, dia menderita, dia tak boleh nak tanggung keluarga sebab kau jatuhkan dia. Terlalu ramai bangsa kita yang bersikap bangsat macam tu, tuan-tuan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita semua daripada orang yang hasad dengki, orang yang ada penyakit ain, orang ada penyakit mata merah, sakit hati melihat kejayaan orang. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dan stay kepada apa yang kita buat. Lagi orang cuba nak jatuhkan kita, lagi kita bangkit untuk bantu lebih ramai, tuan-tuan, insya-Allah. Tahun ni pun tahun ni that's why kenapa kami di Momentum Internet melancarkan kelas Roket Pemasaran Momentum yang kita akan officially launching 13 Januari ni. Yang kelas tu akan berlangsung pada 6 dan 7 Februari. Okay. Dan kita berikan anda untuk masuk secara percuma. 10,000 tempat kita sediakan. Okay. 10,000 tempat percuma. Kalau ada langau-langau yang cakap kena bayar ke kenapa, lantak pi dia. Suruh dia buat kelas. Tengok ada orang tak nak beli air liur dia. Dan mampu tak dia bagi 10,000 orang masuk kelas percuma? Soalannya mampu ke? Kalau tak mampu dah hanya pandai bercakap, hanya pandai menggebang dan kita buat sarapan minda nak naikkan semangat. Terlalu ramai sangat. Usahawan yang semangat dia down, jatuh. Tiba-tiba kita nak naikkan semangat, ada datang langau, ada datang bangsat ni, cuba nak jatuhkan balik. Nak naikkan semangat dah lah tak senang. Tiba datang nak menjatuhkan semangat orang. Come on. Anda tidak dialu-alukan di sini. Pergi main jauh-jauh. Pergi buat live sendiri. Kalau ada orang nak dengar live you all. Kalau ada orang nak dengar you all punya live, nak cuba jatuhkan semangat, cuba cerita yang negatif, pergi buat live sendiri. Tak payah masuk dalam ni. Tak payah masuk. Dah lah guna profil palsu.
Gunakan nama persamaran. Muka pun gunakan muka gambar tak apa-apa. Penakut, pengecut. Tapi cuba nak jatuhkan semangat orang. Cuba nak buatkan orang berputus asa. Apa hukum agaknya orang macam ni agak-agak besok? Ingat apa yang kita beri, kita bagi yang baik, Allah Ta'ala balas beribu kebaikan. Kita beri buruk pada orang, tuan-tuan, Allah Ta'ala nanti akan balas yang buruk pada kita dan keturunan kita. Hati-hati. Berjaga-jaga kat situ. Mudah-mudahan kita dilindungi, insya-Allah. Lagilah musim COVID ni. Hati-hati. So boleh ke boleh ni? So saya nak cakap mentaliti yang kedua, saya cakap macam ni, tuan-tuan. Bila kita berniaga ni, kita akan ada pesaing. So fikir kat sini, fikir dalam kepala otak kita macam ni. Kalau kita main bola, okey ke kalau kita main seorang-seorang? Main kat satu padang ni lah. Main kat satu padang ni. Tapi kita je ada kat situ. Atau kita main badminton, kita seorang je. Adakah akan berlakunya pertandingan? Adakah akan berlakunya apa-apa benda? Tak akan berlakulah. Tak seronok lah. Sebab apa-apa benda dalam dunia ni kena ada lawan dia. Kata lawan macam kita belajar pun ada kata berlawanan. Ada sejuk, ada panas. Ada siang, ada malam. So setiap benda pun sama. Dalam bisnes, benda yang betul adalah competitors make competition. Bila kita ada pesaing ni mewujudkan competition, mewujudkan persaingan yang baik, yang bagus. Masing-masing akan cuba set dalam kepala otak dia, macam mana aku boleh berikan kualiti yang terbaik? Macam mana aku boleh berikan servis yang baik kepada customer? You boleh faham tak ni? Competitors make competition. So, kita nak bersaing kat sini, kita nak bina brand yang bagus. Kita nak buatkan lebih ramai orang nampak kita, tuan-tuan. That's why saya mulakan FB marketing ni daripada kosong, tuan-tuan. Daripada kosong. Daripada Facebook saya tak ada siapa pun like, tak ada siapa percaya nak follow. Tapi alhamdulillah hari ni kita ada 1 juta, 1.1 juta followers. Kita ada hampir 900,000 fans. Dan alhamdulillah kita telah membantu ratusan ribu orang, usahawan yang dapat ilmu melalui siri kelas yang percuma yang kita berikan kepada anda di luar sana. Even setiap pagi macam ni. Sarapan Mira Momentum free, tak ada bayar. Pergi tanya haters, pergi tanya orang yang negatif kat luar sana, apa yang dia buat? Apa yang mereka lakukan untuk membantu bangsa dia jadi kaya berjaya, selain daripada nak menjatuhkan bangsa sendiri. So kita nak jauhkan diri kita daripada orang-orang macam ni, dan doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita ni dilindungi, dijauhkan daripada orang-orang yang negatif. Dan kalau ada negatif pun kita doakan dia kembali ke pangkal jalan. So kena fikir ni macam mana untuk kita nak compete secara sihat. Kita nak bersaing, barulah adanya bisnes kita. Dan last kali saya nak bagi the nombor 3. Boleh ni. Tapi saya nak bagi tahu anda juga sebenarnya, saya juga sebenarnya di dalam momentum juga, sebelum saya nak bagi pada poin yang ketiga, apa yang saya nak beritahu adalah, insya-Allah kita adalah akan mengadakan kelas kita. Kita akan nanti melancarkan kita bakal melancarkan kelas Roket Pemasaran Momentum edisi onlinekan bisnes. Onlinekan bisnes anda, yang onlinekan bisnes dan tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan. Dan kita nak berikan tajan ini secara percuma sebenarnya kepada anda. So siapa kat sini yang nak kelas ni secara percuma? Dan ni kita bagi dia punya tu dia. Kita akan lancarkan secara official, secara rasmi pada 13 Januari. Hari Rabu ni 10 pagi. So apa anda kena buat adalah, kalau anda yang nak ditaja, nak dapatkan tajaan untuk masuk ke kelas ni secara percuma. Kelas 2 hari 2 hari. Saya boleh cakap nilai kelas ni adalah RM10,000. Tapi anda tidak perlukan apa-apa bayaran. Pergi daftar kat naktarikpelanggan.com, masuk untuk waiting list. 13 Januari kita lancarkan secara rasmi. So you all kena ready untuk daftar secara official nanti. So yang masuk waiting list ni kita masukkan senarai menunggu. Sebab seat yang kita dapat sediakan adalah 10,000 sahaja. Ada 10,000 seat yang kita
nak taja anda belajar. Dan saya tahu bukan semua orang mampu nak berikan tajaan macam ni tuan-tuan. Bukan semua orang boleh mampu berikan. Boleh faham tu? Dan bukan semua orang juga committed nak hadir. Saya tahu juga benda tu. Terlalu ramai sangat bangsa saya ni kadang-kadang bila bagi kelas yang percuma, tak nak pula dia masuk. Kan bila cas berbayar kan dia kata mahal. Banyak komplain. So sampai bila kita nak berjaya? Sampai bila? Takkan mak ayah kita dia faham ke pasal bila kita tak berjaya sebab kita malas? Mana dia faham? So tolonglah buktikan kepada orang keliling anda yang anda sebenarnya adalah orang yang ada manfaat, orang yang boleh sebenarnya berjaya. Dan boleh membantu juga keluarga, boleh bantu diri sendiri. Faham tak faham ni? Bila saya kata 10,000 kita taja, maksudnya tak adalah bayar. Free. Kan? Nak ambil, tak nak sudah. Kita habis 10,000 kita akan cas mungkin RM400 penyertaan untuk kelas 2 hari. Okey? Habis 10,000 seat kita mungkin cas RM400 ataupun RM1,000. So yang nak cepat-cepat pergi ke waiting list kita kejap lagi. Tunggu saya habis. Okey? Baik. Nombor 3 adalah saya nak cakap mentaliti kita macam ni. Nombor 3. Okey? Anda bukan keseorangan. Ni saya nak cakap, anda bukan keseorangan untuk berjaya. Okay. So, bila kita nak berjaya ni tuan-tuan, kita tak boleh nak seorang-seorang. That's why kenapa kami, saya dan tim Momentum, wujudkan kelas, wujudkan circle, wujudkan anda akan berada di kalangan orang-orang yang sama dengan anda. Mereka adalah orang yang nak berjaya. Mereka adalah orang yang nak ada improvement dalam hidup dia. Dia tak nak duduk pada level yang biasa-biasa. Dia nak duduk pada level yang luar biasa. That's why kenapa kita sediakan kelas, kenapa kita ada circle ultimate, kenapa juga kita ada circle platinum. So make sure saya punya amanah kepada anda. Siapa yang nak kelas ni secara percuma? Siapa nak ditaja? Memang anda tak ada bayar apa-apa. Kalau ada pun mungkin adalah kos pengurusan dan e-workbook yang kita nak bagi RM10. Pun RM10 je. Yang lain tak ada. Okay? So, apa saya nak cakap adalah tolong sebarkan benda ni. Okay? Tolong beritahu kepada rakan-rakan kawan-kawan anda. Nanti kita akan postkan juga poster ni kat dalam kita punya Telegram. So, saya nak minta tolong anda supaya anda tolong sebarkan poster ni tadi. Boleh atau boleh ni? Boleh ke boleh? Saya nak anda tolong sebarkan poster ni, beritahu yang kita bakal melancarkan kelas ni, dan siapa nak tajaan tu tolong pergi ke website yang kita berikan. Saya bagi dia punya poster ni, anda screenshot cepat. Cepat. So saya nak anda tolong screenshot besar-besar cepat-cepat poster ni, dan saya nak anda tolong sebar-sebarkan kepada kawan-kawan anda cepat-cepat. Cepat screenshot cepat. Screenshot dan tolong sebarkan kepada at least 3 orang kawan-kawan anda ataupun agent, stokis ke, business partner ke, pasangan ke, sahabat baik anda ke. Kalau lebih, lebih baik. Kalau tak pun minimum 3 orang. Dah screenshot belum? Cepat. Tolong screenshot. Kita nak buat launching ni hari Rabu nanti. Okay? So kita akan juga nanti dapat liputan daripada insya-Allah beberapa media-media utama, televisyen, radio, semua segalanya insya-Allah. Yang mana kita nak bagi tahu, kita nak berikan tajaan untuk hadir ke kelas ni 2 hari secara percuma. Dah screenshot dah. Tolong sebar-sebarkan tau. Ini tanggungjawab yang saya nak bagi pada anda. Dah. Terima kasih banyak. Okay. So saya rasa setakat itu saja. Nanti ada banyak lagi benda yang saya akan kongsikan setiap pagi. Okey, setiap pagi, dan insya-Allah ada banyak lagi perkara yang saya akan berikan. Saya akan pastikan, saya nak make sure kalau anda ada apa-apa isu nak try daftar tak boleh, tolong beritahu, tolong PM, tolong komen juga. Nanti insya-Allah kita bantu anda. Dan tadi saya ucapkan terima kasih kepada anda yang dah mengambil langkah tolong menyebarkan mesej ini kepada kawan-kawan sekeliling dia. Thank you very much. Terima kasih banyak. Itu saja yang saya nak kongsikan pagi ni. Terima kasih sebab join pagi ni, dan hopefully anda akan kekal bersemangat,
terus fight untuk membantu lebih ramai pelanggan, dan insya-Allah apa sahaja impian, apa sahaja sil yang anda nak capai, saya doakan akan tercapai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye bye.